Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina al-karim khatamil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita ke hadrat Ilahi dengan izin dan limpah kurnianya, kita sama-sama dapat berkumpul melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk kita mengisi ruang yang masa ada ini dengan kita menghadirkan diri ke dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpah ke atas kehidupan kita ini keberkatan dan terus memberikan kefahaman untuk kita mengamalkan ajaran Islam ini dengan baik. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita sambung lagi berkenaan dengan tafsir ayat-ayat hukum, tafsir ayatil ahkam, tafsir yang berkaitan ke atas ayat-ayat yang adanya perbahasan hukum-hukum fiqh yang digarap oleh Syekh Muhammad Ali As-Swabuni, seorang ulama daripada Syria. Kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah, iaitulah pada ayat 233. Kalau nak tengok, tuan-tuan boleh tengok ayat 233, iaitulah berkenaan dengan hukum berkaitan dengan penyusuan. Dalam pertemuan kita yang lalu, pada ayat sebelum daripada itu, kita bincang berkenaan dengan bab cerai di dalam Islam, yang mana cerai tersebut merupakan option yang terdapat di dalam Islam, tetapi dia bukanlah kita kata perkara yang didahulukan. Sebab apa? Sebab asal kepada perkahwinan adalah untuk kita berasa tenang dan berasa kita kata kasih sayang. Cuma sekiranya berlaku permasalahan yang tak dapat nak dielakkan, perbincangan yang tidak capai kata sepakat, maka berlakulah cerai. Disitulah perbahasan Islam dari sudut menjaga tata tertib dan juga adab dalam perceraian tersebut. Baik, malam ni kita sambung lagi pada ayat 233. Hukum penyusuan ni tak banyak, nanti kita tengok, mungkin kita akan sempat masuk kepada ayat seterusnya lah, nanti kita akan bincang. Iaitulah ayat 233 surah Al-Baqarah. Jadi sebagaimana biasa kita akan baca terlebih dahulu dan kita akan tengok maknanya lah, barulah kita masuk kepada perbahasan hukum hakam fiqh yang berkaitan dengan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutim الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sadaqallahul azim. Baik, kita tengok kepada maknanya. Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu.
Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan jangan juga menjadikan seseorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan tersebut jika si bapa tiada. Kemudian jika keduanya, yakni suami isteri, mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding, berbincang, maka mereka berdua tidaklah salah melakukan memberhentikan penyusuan tersebut. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan upah yang kamu mau beri itu dengan cara yang patut. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa maha melihat apa jua yang kamu lakukan. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, jadi ayat ini jelas kepada kita berkenaan dengan soal penyusuan. Bagaimana Islam membincangkan soal penyusuan daripada seorang ibu kepada seorang anak dia, ataupun dari sudut kita kata menyusukan anak dia kepada orang yang lain, yang mana yang boleh menyusukan serta peranan bapa dalam konteks tersebut itulah. Sebab itu kita lihat Islam ini dia tidak membiarkan satu pihak saja yang menjalani tugas, cuma berlaku dari sudut pembahagian tugas, supaya apa, masing-masing rasa ada amanah ke atas kita kata anak yang dilahirkan tersebut. Sama lah juga macam kita kata dari sudut yang mengandungkan adalah anak, tetapi yang diben atau dibentikan adalah kepada si bapa. Sebab apa? Sebab satu, nak bagi si laki tadi yang merupakan suami atau bapa kepada anak tersebut berasa amanah. Sebab si ibu dari sudut naluri fitrahnya, apabila dia sudah bersusah payah dalam mengandungkan anak tersebut, merasai pelbagai ragam dalam kandungan semasa kandungan tersebut, dan merasai kesusahan semasa melahirkan anak, serta ditambah lagi dengan tempoh yang lama dalam nak menyempurnakan ataupun memberikan susuan itu, maka sudah pasti dia adalah mengalami kita kata kesusahan. Selalunya barang yang susah ini selalu lebih dihargai daripada barang yang dapat secara free ataupun dapat secara mudah. Sebab itu kadang-kadang kita kalau nak dapat satu barang yang kita usaha berpeluh, daripada kecil kita kumpul duit boleh beli besar, barang tu selalunya kita akan rasa lebih berharga sebab lama kita nak kumpul duit berbanding kadang-kadang orang bagi free ke kita, kadang-kadang kita buang. Kita kata. Jadi ini di antara naluri manusia lah, apatah lagi dari sudut kita kata seorang anak tersebut itulah. Jadi pembahagian tugas tadi berlaku dari sudut Islam, yang mana disitulah menunjukkan bagaimana hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia ini yang berlainan dari sudut fizikal lelaki dan perempuan tadi itulah. Okey, baik. Dari sudut ayat ini kita dapat bincangkan beberapa perkara. Di antaranya iaitulah dalam soal penyusuan tersebut, maka adakah mesti mencukupkan dari tempoh 2 tahun yang sebagaimana disebutkan dalam ayat Quran yang Karim, iaitulah haulaini kamilain. Haulaini kamilain adalah 2 tahun. 2 tahun yang genap haul. Macam kita belajar bab zakat, maka cukup haul setahun. Dan setahun kita kata, maka disitulah maksudnya haul tadi merujuk kepada tahun. Maka dalam kita kata cukup 2 tahun yang tempoh ini adalah kita kata bergantung kepada persetujuan dua pihak dan dari sudut keadaan kita kata konteks semasa. Sebab itu Allah Ta'ala sambung dalam ayat tersebut tu, haulaini kamilain liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Bagi siapa yang mahu menyempurnakan penyusuan tersebut. Bermaksud Islam itu meletakkan hak kepada si ibu tadi untuk menyempurnakan, tetapi dia tidak memberatkan dengan meletakkan liman arada, bagi siapa yang mahu. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Ada setengah ibu kita kata tak mampu nak menyempurnakan dari susuan tadi dengan pelbagai faktor lah. Sama ada dari sudut kesihatan, sama ada dari sudut faktor kerja dan seumpamanya kesibukan dan umpamanya lah kita kata. Maka di sini bergantung kita kata kepada
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin, maka sekiranya mau diputuskan susuan tadi, yang mana perkara nak putuskan tadi diredai oleh kedua-duanya. Nampak Islam letak tanggungjawab penyusuan tadi kedua-duanya. Memanglah ibu yang bagi penyusuan, bapa tak bagi susu, kita kata, tetapi peranan tadi dipikul sekali. Maka mesti perbincangan, walaupun benda yang kita tengok adalah konteks yang kecil, maka diajar di dalam Islam watasyawurin, iaitulah bermusyawarah, berbincang berdua. Sebab kita kata apa? Sebab dari sudut, memang dari sudut kajian sains pun menunjukkan susu ibu ni adalah susu yang paling terbaik berbanding dengan susu yang lain. Maka dia bukan sekadar nak bagi anak tadi dari sudut kita kata kenyang semata-mata, tetapi dari sudut bagaimana tarbiyah ke atas anak tersebut dengan cara penyusuan. Hubungan anak tadi dengan si ibu dari sudut sistem pencernaan, dan mana kita kata boleh mempengaruhi dari sudut mungkin sifat dan akhlak dia, hasil daripada penyusuan tadi itulah. Maka dia akan melibatkan, kita kata, membawa imej bagaimana sifat seorang anak tadi terhadap kedua ibu bapa tersebut. Maka sekiranya kalau sudah kita kata setuju dalam nak berhenti ke awal, mungkin disebabkan faktor-faktor yang kita kata tak dapat nak dielakkan, maka hasil musyawarah, maka Allah Ta'ala kata fala junaha alaihima. Cuma apa yang dipesan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini, yang menjadi masalah apabila meremehkan kita kata hak seorang ibu tadi dalam memberikan susuan kepada anak ini, yang mana tidak ada apa-apa masalah yang menyebabkan dia boleh terhenti penyusuan, tetapi dari sudut penyusuan tadi tidak mau dilakukan kerana faktor-faktor peribadi yang tersendiri. Seumpama yang dikatakan dalam nak jaga kecantikan, dalam dari sudut kita kata tak nak kulit apa seumpamanya lah kita kata dah, maka benda ini sebenarnya melibatkan kita kata faktor penting diri sendiri tadi itulah. Sedangkan sebenarnya impak yang lebih besar adalah hasil penyusuan tadi, bagaimana pembesaran anak-anak tersebut, yang mana kita kata lebih baik daripada susu-susu selain daripada ibu ni lah. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala dalam nak menjadikan kita kata hikmah penyusuan tersebut itulah. Ini di antara perkara yang dibincangkan di dalam perkara ini lah. Yang mana termasuklah kita kata ibu-ibu di sini, sama ada ibu-ibu yang masih lagi kita kata isteri kepada suami, ataupun kita kata isteri yang sudah ditalakkan oleh suami dia tersebut. Sebab dari sudut satu pandangan yang dikemukakan oleh Mujahid, seorang ulama tabi'in, dan Ad-Dhahak dan Sadli, ini ulama-ulama tabi'in kata, dia kata yang dimasukkan dalam ayat al-walidat wal walidatu al-walidat, para ibu-ibu di sini adalah merujuk kepada hukum yang nak mengingatkan kepada isteri yang sudah ditalak tersebut. Sebab ayat ini ayat sambungan bagi ayat yang sebelum daripada ini yang kita bincang, isteri yang ditalak. Jadi kalau isteri yang sudah ditalak tersebut, dia kata apa? Dari sudut dia ditalak dalam keadaan mengandung, dalam keadaan mengandung kita kata, maka bercerai dan dia tidak mau rujuk, tidak jumpa kata sepakat dalam nak kembali dalam ikatan nikah dalam tempoh rujuk yang diberikan oleh Islam itulah. Maka habis iddahlah perempuan tersebut dengan lahirnya anak tadi. Maka lahirnya anak tadi kita kata andai berlaku kes dalam meminta hak penjagaan, selalunya akan dapat ke ibu lah, kebiasaannya, sebab kita kata melibatkan tadi. Andai kalau tak dapat pun dia kata apa, si ayah mesti ingat bahawasanya hak dari sudut kita kata penyusuan ibu ke atas anak tadi masih lagi belum terputus, walaupun sudah berlaku, andai berlaku kes demikian. Nak kata gitulah. Jadi nak ingatkan balik dalam tempoh dia ada susulan daripada kes yang kita bincangkan, iaitulah pada soal cerai tadi itulah. Sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala wal walidat, maksudnya yang lebih khusus ayat ini adalah merujuk kepada isteri-isteri yang telah ditalakkan tadi. Maka si suami tadi tidak boleh nak menghalang ibu kepada anak tadi ataupun bekas isteri dia tadi dalam nak menyusukan anak tersebut, kerana walaupun ikatan suami isteri telah terpisah, tapi ikatan ibu kepada anak tidak pernah sesekali terputus. Di sinilah keunikan kita kata hubungan anak kepada mak. Berbeza hubungan anak kepada ayah di dalam Islam. Hubungan mak dengan anak dengan mak adalah seumpama hubungan anggota badan.
dia sebahagian daripada anggota mak dia tersebut. Jadi sama ada anak tadi lahir dalam keadaan nikah, maksudnya cukup tempoh paling sedikit 6 bulan daripada tempoh pernikahan, tetap kita kata anak kepada wanita tersebut. Ataupun lahir dalam keadaan na'udzubillahi min zalik, bukan dalam proses yang kita kata boleh dapat kita kata status anak nikah, maksudnya dipanggil anak luar nikah, ataupun bahasa fiqahnya anak zina lah kita kata. Maka kita kata tetap anak tadi adalah anak kepada ibu. Walau bagaimanapun dia anak kepada ibu, sebab hubungan anak dengan mak adalah seumpama hubungan anggota badan. Berbeza dengan kita kata anak kepada ayah, yang mana seseorang anak tadi dia boleh bin ataupun berbentikan. Ben ni anak lelaki, benti itu anak perempuan. Sama je dengan kalau orang yang bukan Islam negara kita sebut anak lelaki. Contoh dah, sama je maksud, cuma kita nampak lebih macam Islami sikit sebab bahasa Arab. Kalau kita panggil Zuhaili anak lelaki Saiman, marah kita tu lah. Ini bukan India kita kata. Sama je, Ben tu anak lelaki, bahasa Arab je kita kata dah. Cuma kalau terjemah, cuma kita ada signifikannya, maksudnya kita punya dekatnya kita Melayu ni dengan pengaruh Arab, sebab agama Islam tadi berbagai aspek lah diguna pakai. Sebab tu kita kata jadi kita kata kalau seorang anak tadi nak boleh bin atau berbentikan kepada ayah, ataupun kita kata suami kepada ibunya tadi, mestilah sebagaimana ulama sebut, ijma' ulama 4 mazhab ijma' kita kata apa, dari sudut paling kurang lahir dalam selepas tempoh 6 bulan perkahwinan itu dilakukan. Kalau kurang kita kata, walaupun contoh sebagai contoh, na'udzubillahi min zalik, sepasang lelaki dan perempuan yang berkapal, dia telah terlanjur dalam melakukan hubungan. Sedar-sedar kita kata dari sudut kita kata dia nak kahwin, dia tak apalah tanggungjawab. Bila kahwin juga tiba-tiba lahir, tapi dia kahwin lambat dah, maksudnya dah mengandung. Dari sudut kita kata dah masuk bulan yang ke-5. Perempuan tu dah mengandung 5 bulan dah, dia baru nak kahwin, tak apalah tanggungjawab. Dan lahir kita kata selalu kebiasaan paling awal 7 bulan. Dia dah 5 bulan kahwin, paling awal lahir 7 bulan, baru 2 bulan. Kalau 9 bulan pun kita kata baru 4 bulan. Walaupun demikian dari sudut fiqahnya dia tidak boleh berbinkan kepada kita kata lelaki tersebut. Dari sudut pendaftaran kena rujuklah bagaimana penguasaan letak. Tapi dari sudut fiqahnya tak boleh, sebab dia mesti kita kata benih tadi yang disenyawakan mestilah melalui proses ikatan nikah, paling minimal adalah kita kata 6 bulan. Kalau kurang daripada itu tak boleh berbinkan kepada ayah atau mak dia tadi itulah. Sebab ini bergantung kita kata dari sudut bila Allah Ta'ala sebut wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, 2 tahun. 2 tahun kita kata. Maksudnya 2 tahun dari sudut penyusuan tadi itulah. Dan dalam masa yang sama, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan tempoh bagi seorang wanita yang mengandung ibu tadi yang mengandung dan juga pisah susu itu adalah 30 bulan. Jadi ulama-ulama membuat perkiraan 30 bulan Allah Ta'ala sebut secara merangkumi 2 perkara, iaitulah kita kata apa? Mengandung, wa hamluhu wa fisaluhu, cerai susu kita kata, maksudnya paling lama kita kata sempurna 2 bulan, 2 tahun. Jadi dinisbahkan oleh Allah 30 syahra, 30 bulan. Jadi paling lama yang disebutkan oleh Allah sempurna penyusuan tadi adalah 2 tahun. 2 tahun kita kata 24 bulan. Jadi 30 tolak 24 bulan, maka tinggal lagi 6 bulan. Allah Ta'ala sebut hamil dan penyusuan 30 bulan. Jadi bermaksud paling singkat untuk kita kata hamil adalah 6 bulan. Disebabkan itu ulama kata tidak boleh kurang daripada 6 bulan tarikh perkahwinan lelaki dan perempuan tersebut, barulah anak yang dilahirkan itu boleh dibin atau dibentikan dengan lelaki yang merupakan suami kepada ibu dia tadi. Itu kita kata beza
status anak kepada seorang ibu dan beza status anak kepada seorang ayah dia tadi. Yang mana ibu ini lahir ke mana pun, sama ada melalui ikatan nikah ataupun lahir disebabkan terdapat terlanjur, ataupun dia ini na'udzubillah min zalik dorogol, dan dia, kita kata meneruskan dari sudut kandungan tadi, maka lahir tetap kita kata anak kepada perempuan tersebut pula. Berbeza dengan kita kata ayah, kita kata adalah bergantung kepada tempoh paling minima dari sudut ikatan akad nikah suami isteri tadi itu. Sebab itulah kita tengok tanggungjawab anak kepada mak ini lebih besar berbanding kepada ayah dia. Sebab dari sudut satu itu, dan yang keduanya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas bila ditanya oleh Nabi SAW seorang lelaki, kepada siapa aku nak berbakti, maka Nabi kata kepada ibu kamu, kemudian thumma ibu kamu, kemudian ibu kamu, kemudian baru bapa kamu. Jangan pula kita dengar cerita kisah Hawa pula, ustaz tu mengajar hadis tersebut, beritahu kepada seorang lelaki, bakti kepada ibu kamu 3 kali, kemudian baru bapa kamu. Ayah tadi pun balik surau dan masjid dengan anak dia, kata apa? Awak dengar tak ustaz tu kata apa? Dengar ayah, apa ustaz tu kata? Berbakti kepada ibu. Yalah, ustaz tu kata berbakti kepada ibu, berapa orang ibu? Dia kata 3 kali. Maksud kamu baru ada 1 ibu, cari lagi 2 ibu untuk ayah. Pandai. Itu tak betul lah kita kata dah. Bukan nak kata 3 ibu, kita kata menunjukkan gandaan dari sudut penekanan bakti seorang anak tadi kepada mak dia 3 kali. Ibnu Abbas kata apa? Kenapa Nabi SAW 3 kali? Sebab nak direlitkan dengan kesengsaraan seorang ibu dalam nak boleh anak tadi kita kata lahir di atas muka bumi ini dengan keadaan yang baik. Yang pertama adalah pada kesengsaraan mengandung. Pelbagai ragam kita kata, nak baring kanan tak kena, nak baring kiri tak kena, nak baring nyarap lagi tak boleh. Baring terbongkar gitu, ikut keadaan dalam anak tadi itulah. Yang mana saya tahu, atau tuan semua yang dah pengalaman banyak, kita tahulah. Kita tidur je lah sebab kita kesabaran tinggi, kita kata dah. Ada orang tanya, orang cakap selalu compare, kenapa lelaki ni kalau anak kecil kita kata nangis, lelaki suami tak bangun, yang bangunnya isteri. Dia kata lelaki ni pemalas, tak nak jaga anak dan yang terkecil tu, yang masih menyusu tu bangun tengah malam pukul 2, pukul 3 pagi. Kalau nak kata si lelaki kerja, isteri pun kerja, cuma dapat cuti bersalin panjang sikit lah, kita kata dah. Cuti bersalin pun berapa? 60 hari dah. 60 hari lepas tu kita kata masih lagi nyusu. Laki pula tak bangun-bangun. Jawapan kita bukan malas, jawapan kita bijak. Apa bijaknya ustaz? Sebab anak tadi dia nak susu, kalau laki bangun boleh buat apa? Tetap tak boleh selesai masalah. Maknanya memang mak juga kena bangun sebab dia nak susu. Jadi kalau kita bangun pun dia tak nak juga. Jadi itu bijaknya laki lah. Itu jawapan mengelat, kita kata dah. Sebab kita tak ada susu. Ada susu awak seorang, awak lah bangun. Tu nak kata jawapan elak lah seorang lelaki tu nak kata. Di situlah ragam macam-macam dah. Itu yang pertama kita kata. Sebab nak mengandung susah. Kadang-kadang kita tahu macam kenapa namanya, macam-macam, tak boleh masak lah, tak boleh bau minyak wangi lah, tak boleh bau badan lelaki lah. Dia jadi pelik-pelik. Kita kata pasung ngidam kadang-kadang pelik-pelik. Kalau ngidam biasa tak apa, ini ngidam kita kata nak makan apa, contoh makan susah-susah lah kita cari dah. Ini susah juga. Jadi macam-macam. Jadi benda tadi bukan disebabkan dari sudut diri dia, tapi sebab proses perubahan yang berlaku dalam badan dia tersebut disebabkan anak tadi mula diproses dalam kita kata rahim dia tadi. Itu yang mempengaruhi dari sudut badan dia itulah. Dari sudut dia punya perasaan, emosi, dan kita kata akhir sekali fizikal dia pun berubah dari sudut kembangnya perut, lebarnya dia punya punggung dan sebagainya lah, dari sudut apa yang berlaku tadi. Jadi itu susah kita kata. Nak jalan pun seumpamanya dah kita kata, jadi kita tahulah. Yang kedua adalah kesusahan yang disebutkan oleh seorang ibu sebagaimana Ibnu Abbas tafsir 3 kali tadi, sebab kesusahan dalam nak melahirkan anak. Dalam nak melahirkan anak kita kata itu di antara saat yang paling getir. Saat yang paling getir antara orang kata antara hidup dan mati. Inilah jihad seorang ibu tadi. Nak boleh anak dia lahir juga kita kata. Walaupun zaman sekarang ada yang kita kata nak ikut jalan yang mudah dari sudut
dia tak nak, dia nak operate Caesar je terus. Tapi walaupun Caesar, selepas itu dia menanggung, kita kata susah juga, kena berpantang sebab kita kata perkara tersebut tu lah. Yang mana kita kata lahir normal, time nak menerang tu pun macam-macam masalah. Jadi kita kata perkara tersebut adalah satu kesusahan yang mana tak dirasai oleh lelaki, yang dirasai khusus oleh seorang ibu sahaja, wanita sahajalah. Dan yang ketiga adalah proses sabar dalam tempoh nak menyempurnakan susuan tadi. Kalau penuh adalah 2 tahun, kalau kurang, selain kurang daripada itulah. Maka disebabkan 3 perkara yang hanya dirasai oleh seorang ibu sahaja, maka disinilah menjadikan kita kata penghormatan kepada seorang ibu lebih 3 kali ganda daripada seorang bapa tadi itulah. Sebab itu kita kata anak-anak lah yang kena jaga mak tadi lebih lagi. Sebab satu lagi kita kata wanita ini dari sudut asal fizikalnya adalah kita kata tidak sekuat lelaki dari sudut fizikalnya lah kita kata. Walaupun tak nafi ada juga wanita yang bina badan lebih kuat pada kita tu lah. Tapi kita kata itu tak banyak. Umumnya kita kata wanita lebih dari sudut kita kata lemah daripada lelaki. Dan orang lelaki ni kebiasaannya pula kalau perasan dia bukan dijaga oleh anak, dia dijaga oleh kita kata isteri dia itu. Isteri dia lebih memahami daripada anak. Walau anak dijaga, dia tak sama macam isteri jaga. Sebab itu ada 2 senario kalau perasan. Time kalau suami yang hidup, isteri dia mati, ada anak kecil, kebiasaannya bukan kemestiannya lah kita kata, kebiasaannya dia akan kahwin yang lain. Sebab apa? Sebab dia kata kesian ke anak, siapa nak jaga anak? Betul tak? Dia sibuk nak cari nafkah seumpamanya kita kata tak. Tapi bila dah kita kata dah besar juga, anak dah besar panjang, ada isteri mati juga, dia kahwin juga. Bila ditanya kenapa anak dah besar, kesian ke ayah, siapa nak jaga ayah? Kita kata awak semua sibuk duk KL semua, ayah duk kampung, tak ada orang nak jaga ayah tak lah. Jadi bolehlah tu, tak nak susahkan balik tiap-tiap minggu, biarlah orang jaga ayah. Jadi dah kata lain, beza dengan seorang wanita yang mana kalaulah dia kematian suami, kita kata bukan menjadi kebiasaan, tapi tak jadi masalah, tak salah. Dan kita kata tak salah di sisi agama, tapi bukan kebiasaan kalau sudut uruf kita ni berlaku, tak kuranglah berbanding dengan lelaki tersebut tu. Ini nak kata dari sudut kita kata bab berkenaan dengan penyusuan tadi itulah. Yang mana yang melibatkan lagi dalam perbahasan penyusuan ini, yang kita tahu penyusuan kalau melibatkan kita menyusukan kepada orang yang lain, memberi susuan kepada ibu susuan. Mungkin disebabkan kita kata contoh zaman Nabi SAW yang berlaku sendiri ke atas Nabi, sebab anak-anak yang hidup di bandar ini nak dihidupkan, dibesarkan dengan suasana kampung. Sebab kebiasaan suasana kampung dianggap sebagai suasana yang kita kata udaranya yang tidak sibuk, dan lebih kita kata dari sudut segar. Selain daripada didikan supaya nak berbudi bahasa seumpamanya lah berbanding dengan kesibukan di kota ini. Maka ini kita kata perkara biasa di zaman Arab, bahkan berlaku ke atas Nabi Muhammad SAW tadi. Yang kedua, ada juga berlaku dari sudut kita kata penyusuan. Ibu susuan tadi berlaku sebab mungkin faktor ibu asal dia tadi, ibu kandung dia tadi tidak ada susu, dah diurut, dah apa sebagainya, tak keluar juga susu. Jadi kesian kepada anak tadi, nak dibagikan susu formula mungkin kita kata tak sampai waktu. Jadi nak dibagikan kita kata susu bagi siapa wanita yang boleh menyusukan anak dia tadi itulah. Maka dia akan melibatkan hukum berkenaan dengan susu juga, iaitulah pada ibu susuan tadi. Yang mana ibu susuan bila menyebabkan kita kata apa yang diharamkan dalam kita kata keturunan, samalah juga diharamkan dalam perkara susuan tadi. Sebab itu orang yang anak susuan tadi, maka hukum aurat, hukum dari sudut kahwin dengan adik-beradik susuan sama macam orang yang sekali dengan mahram dia, tak boleh kita kata. Sebab apa? Sebab dia dah jadi anak susuan tadi itu. Anak susuan dia termasuk dalam perkara-perkara yang sama dari sudut konteks aurat dia, sama dari sudut konteks siapa yang boleh dikahwin ataupun tidak. Dari sudut kita kata susuan dengan mahram, apa yang diharamkan kepada mahram, begitulah juga diharamkan kepada susuan tadi itulah. Cuma apakah indikator yang menyebabkan kita kata seseorang anak tadi ataupun seseorang itu jadi anak susuan? Maka di sini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan 2 tahun tadi. 2 tahun. Maka ulama-ulama kata yang pertama, ciri yang pertama adalah yang susuan, yang disusunya itu adalah kanak-kanak yang kurang daripada 2 tahun.
kanak-kanak yang kurang daripada 2 tahun. Kalau bapa muda, dia tak jadi dah anak susuan. Walaupun 1 tong susu diminum daripada perempuan tu dah, kita kata tak jadi dah. Tak payah dah, tak payah risau, jangan bimbang. Teruskan, kita kata. Tak jadi anak susuan dah, kita kata dah. Dia tak tahu nak cari air ke mana, dah harga sangat. Ikut situ lah, kita kata dah, yang paling dekat. Malah nak bangun ke dapur. Jadi dia kata tak jadi anak susuan. Dia mesti tempoh dari sudut, kita kata, yang disebutkan oleh ulama, iaitulah dari sudut 2 tahun ke bawah. Sebab apa? Sebab susu yang masuk ke dalam badan bayi yang 2 tahun ke bawah tadi, dia mempengaruhi tumbusan daging dan darah sebagainya lah. Sedangkan selepas daripada itu, dia tidak mempengaruhi dari sudut tumbusan faktor itu, tapi lebih pada tenaga sahaja. Jadi di sinilah kita kata ini kena orang yang bahagian makmal sains dikaji lah dari sudut ni, maka dia lebih terang, lebih kita kata lebih detail lagi. Jadi di situ sebab apa? Sebab kurang daripada 2 tahun, susu yang diminum itu akan mempengaruhi dari sudut tumbesaran. Kalau kita kata tulang, dari sudut daging, darah dan seumpamanya lah, yang menyebabkan dia adalah semacam dengan orang yang menyusukan dia tersebut itu. Yang kedua, mestilah kita kata 5 kali susuan yang mengenyangkan. Sebelum daripada itu adalah 10 kali susuan. Awal-awal yang berlaku adalah 10 kali susuan. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, iaitulah 5 kali susuan. Jadi ini termasuk dalam bab yang telah kita bincang lama, yang dipanggil nasakh dan mansukh, iaitulah hukum yang membatalkan hukum baru, yang membatalkan hukum sebelum daripada itu. Hukum sebelum daripada itu adalah 10 kali susuan yang mengenyangkan kepada anak yang berusia 2 tahun ke bawah, maka dia akan jadi anak susuan lah. Tapi kalau kita kata lepas itu turun ayat, maka Aisyah berkata Nabi telah menetapkan, iaitulah kalau 5 kali susuan saja dah mengenyangkan, dia sudah menjadi anak, kita kata kepada anak susuan kepada wanita yang menyusukan. Jadi 2 syarat ini. Yang pertama, umur kurang 2 tahun. Yang kedua, kita kata susuan 5 kali yang mengenyangkan tadi. Selain daripada itu, kalau berlaku, kita kata tak jadi anak susuan kepada ibu tadi, maka hukum yang mana dari sudut aurat dan dari sudut siapa yang tak boleh kahwinnya tak terpakai ke atas dia tadi, sebab dia tak termasuk dalam anak susuan tadi itulah. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita kata apa? Dalam berkenaan dengan kalaulah seorang lelaki tadi memberikan kepada wanita lain dalam nak menyusu, maka telah disebutkan adalah dengan kita mestilah bagi dari sudut kita kata upah khidmat tadi itulah. Upah khidmat, jangan kita, dia bukan nama beli susu, tak boleh. Dalam anggota badan kita samalah dalam kita kata yang dibincangkan oleh ulama, kita nak jual anggota kita tak boleh, tapi kita nak derma tak ada masalah. Sebab ulama-ulama bahaskan sebab diri kita ini adalah hak milik Allah, kita hanya orang yang memegang amanah dalam nak menguruskan anggota. Sebab itu ulama kata kalau kita nak jual anggota kita kepada orang lain tak boleh, hukumnya haram. Tetapi kalau kita yang sain tak bantu orang dari sudut kita kata tak apalah, aku nak beri sumbangan tabarruk, sumbangan atau kita kata sedekah ke apa, maka tak ada masalah. Sebab kita kata itu di atas ta'awun 'alal birri wat taqwa, bantu di atas perkara kebaikan dan kebajikan tadi itulah. Mungkin saudara kita tadi memerlukan buah pinggang, mungkin saudara kita memerlukan mata, mungkin seumpamilah kita kata, dan dari sudut kita kata atas nama urus niaga jual beli tak boleh. Sebab kita kata anggota tadi bukan hak milik mutlak manusia. Sebab itu manusia nak mencederakan diri dia tak boleh, haram. Manusia nak bunuh diri pun tak boleh, haram. Sebab bukan hak milik mutlak. Kita hanyalah diberikan amanah oleh Allah nak menguruskan anggota badan kita dengan baik. Jadi dalam susuan tadi pun sama. Bukan kita bayar dengan kita beli susunya itu, tapi kita bayar atas upah perkhidmatan yang diberikan oleh wanita tersebut itulah, atas bantuan, sama ada kerelaan dia dan kita kata sukarela dia dalam nak membantu memberikan susu kepada anak kita tadi, yang mana isteri, mungkin isteri dari sudut dah meninggal, jadi ataupun isteri tak keluar susu dari sudut kita kata susu dia lah tadi, menyebabkan kita perlu kepada bantuan orang lain dalam nak memberikan susuan. Masuk waktu dah? Masuk waktu dah? 8 sini, 8.13, masuk waktu dah? Belum lagi? Sikit kalau satu kita masuk dah. Masuk waktu dah. Masuk waktu kita bagi lalu azan dulu lah. Kita akan sambung sikit lagi untuk kita habiskan.
bab ahkamu ar-ridhaah, iaitulah bab penyusuan tadi. Wallahu a'lam. Okey, baik. Kita sambung sekali lagi berkenaan dengan perbincangan ayat 233 ini berkenaan dengan soal penyusuan. Jadi sebenarnya telah juga berlaku kes yang sama, iaitulah soalan berkenaan dengan susuan anak susuan tadi. Dia bukan perkara yang baru, tapi telah berlaku zaman sahabat, yang mana sahabat ni antaranya Abu Musa al-Asy'ari, apabila ada seorang lelaki yang datang ke Madinah dengan isteri dia tadi, dan kemudian lelaki tadi menyusu, kita kata isap minum susu daripada isterinya tersebut tu lah. Dan bila tersebut tak ada orang tengok, orang tengok. Jadi bila kes itu berlaku, lelaki tadi pun macam mana ni? Maka dia pun jumpa dengan sahabat ketika itu. Waktu ni Nabi SAW dah wafat, kita panggil sama sahabat lah. Jumpa kepada dengan Abu Musa al-Asy'ari. Maka Abu Musa al-Asy'ari kata apa? Balat minka imra'atak, kamu kena pisah dengan isteri kamu. Kita panggil bain, maksudnya tak boleh nak rujuk dah. Tak boleh nak, kita kata tak boleh dah, kena pisah terus dah. Sebab Abu Musa al-Asy'ari mengatakan dia telah jadi anak susuan kepada isterinya tersebut tu lah. Maka dah jadi anak susu, tak boleh kita kata ada dua status yang bertembung, anak dengan ayah, mana boleh. Maka kena pisah terus, kita kata yang tak payah, kita kata jadi suami isteri. Kemudian perkara tersebut didapati sampai kepada Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud pun mengatakan kepada lelaki tadi bahawasanya yang diharamkan adalah apabila susuan tadi dia mempengaruhi dari sudut pertumbuhan daging dan darah. Itulah merujuk kepada 2 tahun ke bawah, dan dibawanya dalil Quran tadi dan seumpamanya. Lelaki tadi pun memberitahu semula kepada Abu Musa al-Asy'ari berkenaan dengan jawapan daripada Ibnu Mas'ud. Maka Abu Musa al-Asy'ari pun kata apa? Kalau begitu selesailah, jangan tanya aku berkenaan dengan benda ini, sebab Ibnu Mas'ud adalah di antara yang dipanggil hibru baina adharikum, iaitulah orang yang banyak ilmunya di antara kamu selesai. Ini kita kata adab dalam para sahabat dalam perbezaan pendapat tadi itulah maksudnya. Maka Abu Musa al-Asy'ari berkata Imam Al-Jassas, iaitulah seorang ulama tafsir yang bermazhabkan Hanafi, kata apa? Di sinilah menunjukkan Abu Musa al-Asy'ari telah menarik balik dari sudut pandangan dia yang pertama, yang mana mengiyakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi ini bukan benda kes moden ya tuan-tuan. Dia benda yang dah berlaku dah. Kita kata lama dah rupanya benda ni sudah berlaku dan dijawab oleh sahabat dari sudut dalil-dalil dan hujah tadi itulah. Baik, yang terakhir sekali yang kita kata boleh melibatkan susuan ini, apa yang berkaitan walaupun bukan kaitan susuan tadi, tapi nak katanya dari sudut yang kita belajar fiqahnya dipanggil adanya najis mukhaffafah. Iaitulah najis mukhaffafah ini najis yang ringan pada cucian dia tersebut, cukup hanya dengan berejis, tidak seumpama najis mutawassithah kena dialirkan air. Apatah lagi najis mughallazah yang diberatkan pada cucian dia tersebut dengan 7 kali cucian, sekali mesti dengan tanah, kita kata. Jadi najis mukhaffafah ini kalau kita tengok mazhab kita adalah berlaku kepada kanak-kanak bayi lelaki, kanak-kanak bayi lelaki yang mana kurang daripada usia 2 tahun, yang mana ia hanya kenyang dengan susu ibunya sahaja. Timbul persoalan, kenapa bayi lelaki sahaja? Bukankah bayi perempuan juga kalau nyusu dengan mak dia juga sama macam bayi lelaki? Maka persoalan ini ada dibuat kajian. Benda ni juga bukan saya kaji, saya baca je lah. Sebab berkaitan dengan kita kata fiqah, dalam kita nak cari hikmah dan kebijaksanaan dari sudut Islam tadi, mengapa dibezakan kita kata najis di antara kanak-kanak lelaki yang usia 2 tahun dengan usia kanak-kanak perempuan yang usia 2 tahun, walaupun sama-sama kenyang dengan susu ibunya saja. Sebagaimana perkara ini telah dibuat oleh, kita kata, lakukan oleh, ni saya bacalah, Syekh Muhammad Ali dan Ahmad Muhammad Saleh daripada University Daud di Iraq. Jadi satu proses pengkajian peratusan yang dibuat, iaitulah berkenaan dengan kewujudan bakteria dalam air kencing bayi dalam masa menyusu dan bayi yang baru lahir, di mana mereka mengumpulkan sampel air kencing bayi secara rawak yang melibatkan 73 bayi, 35 bayi perempuan dan 35 bayi perempuan dan 33 bayi dan 38 bayi lelaki. Mereka membahagikan kepada 4 kumpulan lah sampel tadi. Nanti kita akan tengok ada 4 kumpulan berdasarkan kita kata usia-usia yang dibezakan tadi itulah. Sampel itu dikumpulkan dan terus dibawa untuk diperiksa secara makmal. Buat kajian sains lah kita kata, dan proses itu berlanjutan selama beberapa bulan dengan mempertimbangkan tahap maksimum pensterilan dan mengelakkan pencemaran.
Kajian tersebut menggunakan kaedah yang digunakan oleh Dr. Hans Christian Graham yang ditemui pada tahun 1884, teori yang telah berlaku dalam bentuk kaedah pewarnaan bakteria, kaedah Gram staining, pewarnaan bakteria. Yang mana kalau warna ungu menunjukkan bakteria Gram itu positif, dan kalaulah hasil itu warna merah menunjukkan negatif. Diambil dengan kita kata mikroskop untuk mengira jumlah bakteria dengan menggunakan standard pembesaran 100 kali ganda. Hasilnya iaitulah pada sampel yang pertama, iaitulah kumpulan usia bayi sifar, maksudnya baru lahir sehingga 30 hari. Didapati peratus kewujudan bakteria dalam air kencing bayi perempuan adalah 95.44% lebih banyak berbanding pada air kencing bayi lelaki. Yang mana kita kata apa? Jumlah bakteria di bidang mikroskop untuk air kencing bayi perempuan mencapai 41.9. Nah, ini nak kata bakteria yang ada pada air kencing bayi wanita perempuan tersebut adalah lebih banyak, kita kata, bakteria yang tadi. Dan yang kedua dikatakan apa? Pada usia 1 bulan hingga 2 bulan. Nah, ini sampel yang kedua dibuat. Peratusan kewujudan bakteria dalam air kencing bayi perempuan 91.48%, lebih banyak berbanding pada air kencing bayi lelaki, di mana jumlah bakteria di bidang mikroskopik untuk air kencing bayi perempuan mencapai 21.24%, sementara jumlah bagi dalam bayi laki-laki hanya 2.25%. Ini kata. Sampel yang ketiga, usia 2 hingga 3 bulan. Peratusan bakteria dalam air kencing bayi wanita perempuan 93.69%. Maksudnya lebih banyak. Sama lah juga dengan sampel yang keempat, usia lebih daripada 3 bulan, peratusan bakteria dalam air kencing bayi perempuan 69% lebih banyak berbanding air kencing bayi lelaki. Maka dari sudut kita kata hikmahnya, disebabkan bakteria tadi lebih banyak, maka dia tidak boleh diringankan pada cucian dia tadi. Maka disitulah walaupun kanak-kanak bayi perempuan yang kurang usia 2 tahun, walaupun masih menyusu dengan ibunya saja, dia termasuk dalam najis mutawassithah. Tapi walau bagaimanapun, berkenaan najis mukhaffafah ini, kita kata ini dari sudut mazhab, kita kata mazhab Syafi'i lah. Ada juga mazhab lain yang tidak mengatakan dia masuk sekali mutawassithah. Cuma kita beramal dengan mazhab Syafi'i. Jadi di antara dalam nak mengatakan dari sudut pembahagian tadi tempat, sebagaimana kajian sains yang telah dilakukan dari sudut kotoran yang berlaku, itulah. Di antara lagi sebab lelaki ni ada saluran, kita kata wanita terus kita kata air tadi keluar. Nah, ini di antara kita boleh lihat antara hikmah kebijaksanaan dari sudut pengasingan kategori najis-najis tadi. Walaupun susu kita kata berkaitan dengan susu juga, tetapi dari sudut hukum najis, kita kata mukhaffafah di antara bayi lelaki dengan bayi perempuan yang kurang 2 tahun daripada susuan ibunya, yang hanya susuan ibunya saja adalah dibezakan oleh ulama, termasuklah dalam mazhab kita kata Syafi'i kita, iaitulah pada bayi lelaki saja yang dikategorikan sebagai najis mukhaffafah, iaitulah najis yang diringankan cara cuciannya tersebut, itulah. Itu yang nak dimasukkan. Nah, yang terakhir sekali, iaitulah kesimpulan yang dibuat oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini, berkata sekiranya kita kata seorang ayah kepada anak tadi tidak berhak dalam nak memberikan anaknya tersebut kepada orang lain dalam menyusukan, sekiranya si ibu tadi sanggup ataupun setuju untuk susukan anak dia tadi. Maksudnya ayah tak boleh nak buat pandai-pandai. Dari sudut kita kata mungkin sebab yang berlaku macam kita bincang tadi, kalau berlaku kes dia bercerai dan hak penjagaan dapat kepada si ayah, maka tak boleh pandai-pandai. Sekiranya si ibu tadi setuju dalam nak menyusukan anak dia tersebut, maka kena diberikan kita kata si ibu tadi itulah sampai tempoh yang dipersetujui tadi. Yang kedua kita kata dari sudut dalam nak memberhentikan susu, si ibu jangan pandai-pandai buat keputusan sendiri, tapi kena mengambil kira pandangan seorang suami tadi itulah. Sebab walaupun susu itu dikeluarkan dia saja, suami tadi kita kata tak ada susu, tetapi hak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nak kata bertanggungjawab bersama-sama, fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junah alaihima, mestilah bermusyawarah, berbincang. Sekiranya masih lagi tak dapat dielakkan, tak dapat tidak, si suami tadi takkan nak paksa, dan memang dah tak ada susu. Tapi melainkan kalau ada susu lagi, maka di situ bincang kenapa nak berhenti gini-gini, sedangkan kita boleh bagi lebih yang terbaik kepada anak tadi dengan susu ibu. Sebab susu ibu ini sebagaimana yang diiktiraf bukan sekadar dalam Islam, tetapi dalam ilmu sains pun kata adalah susu yang paling terbaik bagi seorang anak-anak tadi itulah.
Dan yang ketiga adalah kita kata apa? Si suami tadi boleh memberikan kita kata upah, bukan jual beli susu, upah kepada ibu susu yang menyusukan anak dia tadi. Dan upah tadi bergantung kepada kemampuan lelaki tersebut itulah. La tukallafu nafsan illa wus'aha, tidak diberatkan melainkan pada kemampuan dia. Kalau dia orang yang kita kata berada mampu bayar lebih, bayarlah lebih, sebab susu ni tak ternilai, tidak ada harga. Kalau dia kita kata tidak berkemampuan, bagilah sekadar yang mana kita nampak agak-agak kita kata bersesuaian dengan khidmat yang diberikan oleh wanita tersebut sebagai sabuah hati ataupun ucapan terima kasih dari sudut tadi itulah. Maka ini yang dibincangkan dari sudut perkara-perkara yang kita bincangkan dalam ayat yang berkaitan dengan penyusuan tadi pada surah Al-Baqarah ayat 233. Dan insya-Allah nanti akan datang kita akan bincang, mungkin yang akan datang kita akan bincang ringkaslah sebab dah kita bincang sekali dalam ayat berkenaan dengan cerai, iaitu wanita yang diceraikan. Sebab ayat 234 adalah merujuk kepada seorang wanita, iaitulah yang bercerai mati, maksudnya suami dia mati, maka iddah tadi dan juga kita kata berkabung. Jadi kita dah bincang secara ringkas iddah, kenapa perlu iddah. Nanti insya-Allah kita akan ringkas, kita akan lalu sebentar lalu dan kita akan terus masuk kepada ayat-ayat yang seterusnya dalam perbincangan yang mengandungi perbincangan hukum hakam fiqh insya-Allah. Sebelum kita tutup, kita akhiri kita punya kuliah pada malam ini, kalau ada nak tambah ke, nak bincang ke, nak tanya ke, yang mana kita boleh berbincang, maka saya bukalah sebelum kita tutup akhiri. Kalau ada, kalau ada tuan-tuan dan puan ada, silakan je. Ustaz, kita buat keutamaan tadi ya. Apa? Keutamaan antara ibu dan ayah, utama bagi ibu. Namun kita sebagai anak diwajibkan berbakti pada ibu bapa kita dulunya. Bagi isteri ni cerita dalam Allah isteri ya. Semasa mula kahwin berbakti bekerja sebagai ibu, bantu bapa. Tapi bila berkahwin ketaatannya pada suami. Dan malangnya ada kali dapat suami yang kurang berlaku adil. Mudah dan hukum, lebih berbukti, derhaka dan sebagainya. Bila isteri nak terus berbakti, sehingga menyebabkan hubungan isteri dengan ibu kandungnya mungkin terhalang. Jadi macam mana Islam melihat perkara ini? Dalam perkara ini, si suami tadi perlu berperanan dengan kita kata memahami hak-hak dan tanggungjawab menurut agama yang kita kata benar. Memang seorang wanita sebelum dia kahwin, kita kata tanggungjawab dia adalah kepada mak ayah dia lah. Dan selepas dia kahwin, keutamaan dia adalah pada suami. Tetapi suami tadi turut mempunyai hak dan tanggungjawab kepada mak ayah mertua dia yang juga merupakan mak ayah kepada isteri dia tadi. Jadi kalaulah kita kata tidak berlaku pertembungan, di situ tidak ada soal keutamaan. Dalam kita panggil soal keutamaan ataupun aulawiyah ini bila berlaku pertembungan, maka tak dapat kita nak kau semua, terpaksa kita mendahulukan sesuatu yang perlu didahulukan dan melewatkan sesuatu yang boleh dilewatkan. Itu nak masuk. Jadi kalau kita kata apa, suami tadi hak keutamaan dia pada ibu dia tadi. Tapi jika tak bertemu, dalam masa yang sama Islam juga menyuruh dia berbakti kepada mak ayah mertua dia. Dalam berlaku kes suami yang kurang faham agama, akhir sekali menyekat isteri dia tadi nak pulang kembali melihat mak ayah dia, sebenarnya dia juga telah derhaka kepada ibu dan bapa mertua dia tadi, sebab dia juga bertanggungjawab kepada ibu dan ayah dia tadi. Cuma kalau bertemu, di situ letak keutamaan ibu bapa kandung dia. Samalah juga macam kita berbakti kepada mak ayah, kedua-duanya. Tetapi keutamaan tadi kalaulah melibatkan terpaksa ni, maka diberikan keutamaan kepada ibu disebab tadi. Maksudnya dari sudut si suami tadi, kenapa berlaku kes kadang-kadang isteri tak boleh pulang ke kampung jenguk mak ayah dia, sebab suami tadi dia tak faham, dia juga ada tanggungjawab dan hak kepada mak ayah mertua dia tadi yang kena dia bakti, seumpama mak ayah kandung dia tadi itulah. Menyebabkan diingatkan isteri saja kena taat dia, tak perlu taat kepada mak ayah isteri tadi, sedangkan dia terlupa, dia telah berlaku kita kata derhaka kepada mak ayah mertua dia tadi itulah. Jadi di sinilah peranan suami tadi tambah ilmu berkenaan dengan agama, dan akhir saya susunlah supaya kita kata meraihkan semua hak dan tanggungjawab tadi. Wallahu a'lam. Kalau ada lain, ada tak ada? Ada? Saya kira tak ada. Kalau tak ada sekadar sila. Saya sikit Ustaz tentang penyusuan pada anak angkat. Bagi guru yang tak boleh menyusu anak angkat. Anak angkat adalah kita kata sama macam hukum dia macam anak yang luar lah kita kata. Melainkan kita kata yang pertama dalam anak susuan tadi, dua tadi itulah, dia mesti kalau kita ambil daripada kecil selesailah, dia terus jadi anak susuan tadi.
Tetapi dari sudut kita kata anak angkat yang mana lebih daripada, ataupun kita ambil anak angkat yang tak susualah, anak angkat yang dah besar kita kata jadi anak angkat, maka di situlah kena kita kata kena jaga hak, sebab dia bukan mahram kita lah, dari sudut aurat dan dari sudut kita kata dari sudut kita kata yang mana boleh kahwin dan seumpamanya, sebab dia anak angkat saja, bukan anak susuan. Yang mana yang menjadi kita kata haram nikah, bila haram nikah maka dia berkaitan dengan aurat boleh didedahkan. Bila haram nikah, aurat boleh didedahkan, maksudnya aurat yang kita kata ringan lah, yang orang lain tak didedah. Yang pertama adalah mahram kita, macam mak ayah, adik-beradik, itu mahram kita lah. Yang kedua dipanggil dengan sebab susuan tadi. Bila sebab penyusuan, dan penyusuan mesti dua tadilah kriteria. Dia mesti seorang yang disusukan masa usia bawah 2 tahun dan 5 kali susuan secara kita kata kenyang. Dan yang ketiga adalah dipanggil musaharah, iaitulah sebab berlakunya campur keluarga. Campur keluarga, jadi miras dengan kita kata miras tak boleh berkahwin. Sebab apa? Dia kahwin dengan adik kita dah, dia tak boleh kahwin dengan kita dah. Jadi ini tak boleh kahwin, tapi dari sudut auratnya tetap terjaga dari sudut seumpama yang lain. Jadi anak angkat pun tengok kepada kategori tadi. Kalau bukan susuan, maka dia termasuk dalam kita kata yang tadi itulah, maksudnya terpaksa jaga aurat dan seumpamanya itulah. Wallahu a'lam. Anak angkat. Dia boleh hasilkan susu dan dia menyusukan bayi. Dia sama ada susuan tadi, susu secara kita kata keluar disebabkan dia mengandung, dia melahirkan anak, maksudnya susu tadi, ataupun susu tadi dipaksa keluar dengan saintifik tadi, maka hukum dia sama. Jadi kriteria tadi dua itulah. Kriteria dia dua tadi. Maksudnya kalau isu susu tadi keluar secara semula jadi ataupun dipaksa dengan kita kata teknologi sekarang, maka itu isu tak timbul. Isu dia adalah bila dia disusukan tadi, kriteria dia tadi dua tadi. Jadi kalaulah seorang wanita yang tak berkahwin, dia nak ambil anak angkat yang kecil, yang mana kita kata zaman sekarang kan ada, kalau siapa yang terlanjur dia tidak sampai hati nak buang anak, ada pusat letaklah di situ contohnya. Jadi dia pun datang dalam nak ambil anak angkat yang mana masih kecil dan yang usul, dan dia tak berkahwin. Bila kita kata secara semula jadi, orang yang melahirkan anak ni ada susu, jadi dia pun ambil ubat dan guna teknologi menghasilkan susu, maka itu termasuk sekali anak susuan dia lah. Yang penting dua kriteria tadi itulah kita kata, bawah 2 tahun dan 5 kali susuan. Jadi kalau yang atas 2 tahun, umur 30 nak nyusul lagi, tak jadi anak angkat dah. Jangan bimbang, tak payah takut lah kita kata. Cuma kita kata mengalahlah ke anak dulu, kesian ke anak, kita boleh makan benda lain lagi. Itu wallahu a'lam. Ayah sini. Anak angkat perempuan, bawah 2 tahun, dibagi susukan jadi susuan. Macam mana bila dia dah balik dan besar dengan suami? Dengan suami kita. Dia angkat tapi dah disusukan, jadi anak susuan lah. Maksudnya sama lah kita kata, sudut aurat, sudut tu semua tak jadi selesai masalah. Dia jadi tuhramul wata', tuhramul nasab kita kata, diharamkan apa yang berkaitan dengan susuan, begitu juga diharamkan dengan apa yang berkaitan keturunan tadi. Selesai kita kata, tak jadi isu. Wallahu a'lam. Tak lagi tak ada. Tak ada. Jadi kalau nak anak angkat, kalau kita bincang hukum secara detail, tapi lambat lagi lah, dia surah dalam An-Nisa. Tapi tak ada masalah, kalau yang mana kita boleh bincang, kita boleh bincang. Jadi kalau An-Nisa ni dia akan bincang hukum kaitan dengan anak angkat, ada yang secara detail lagi. Wallahu a'lam. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang silap yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.